Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Mai Matematik Tingkatan 3 dalam tajuk sudut dan tangen bagi bulatan. Hari ini Cikgu Mai akan membantu anda dalam mengenal dan memerihalkan tangen kepada bulatan. Untuk itu, kita lihat buku teks dan kita dalami dulu apa itu tangen kepada bulatan. Okay. Kita lihat dekat sini, kita nak tahu apa itu tangen. Okay. Dekat sini ada bagi gambar sebuah tayar. Okay, dalam gambar rajah di sebelah, titik T pada roda, titik T pada roda akan hanya menyentuh jalan raya sekali dalam satu pusingan penuh. Jalan raya berfungsi sebagai tangen kepada roda yang berbentuk bulat. Okay. Dan titik T ialah titik ketangenan. Jadi jalan raya tu kita anggap sebagai satu garis lurus lah. Okay. Jadi ini adalah tangen ya. Menyentuh pada satu titik saja, iaitu titik T. Dan titik T dinamakan titik ketangenan. Itu kalau kes sebenar ya. Kita tengok pada lakaran ya. Okay, kita tengok dekat sini. Kita ada beberapa garis pada bulatan yang diberikan. Okay, kita ada garis PQ. Okay, garis PQ adalah tangen kepada bulatan ini. Kenapa? Sebab dia menyentuh bulatan hanya pada satu titik, iaitu titik X. Dan X ini dinamakan titik ketangenan. Okay. Dan kita tengok garis UV. Garis UV memotong bulatan pada dua titik. Ini bukan garis tangen. Okay. Ini adalah garis lurus yang memotong pada dua titik. Dan A dengan B bukan titik ketangenan. Titik ketangenan dia mesti sentuh pada satu titik sahaja. Okay, tengok garis RS. Okay, garis RS menyentuh lilitan bulatan hanya pada satu titik sahaja. Okay, jadi Y ini, titik Y ini adalah titik ketangenan. Okay. Okay, secara umumnya, di sini ada kesimpulannya, tangen kepada bulatan ialah suatu garis lurus yang menyentuh bulatan tersebut pada satu titik sahaja. Okay. Titik sentuhan di antara tangen dengan bulatan itu dinamakan titik ketangenan. Okey. Kalau kamu rajin, kamu tanya Pak Cik Google. Kita tengok apa akan jadi kalau kita tanya Pak Cik Google. Tu dia, cikgu type tangent meaning. Ejaan dalam bahasa Inggeris ada T kat ujung. Kalau bahasa Melayu tak ada T, tangent je. T tu tan. Okay, tangent meaning. Tengok macam-macam kamu nampak apa maksud tangent. Okay, kita base pada yang bulatan saja. Ini garis tangent. Ini garis tangent. Ini tangent juga tapi bukan kepada bulatan tetapi kepada lengkuk. Dia menyentuh pada satu titik sahaja. Okay. Yang ini pun garis tangen tapi bukan kepada bulatan. Yang ini tangen kepada bulatan yang kita sedang belajar sekarang. Tengok yang ini. Ini tangen kepada bulatan. Tapi yang ini bukan tangen sebab memotong pada dua titik ini. Memotong bulatan pada dua titik. Okey, jadi kalau kamu minat nak tahu lebih detail lagi, kamu bolehlah cari dekat sini, boleh cari dalam search image. Atau kalau nak tengok video, boleh search video. Banyak video yang akan explain lebih banyak lagi tentang garis tangen. Okey, kita teruskan. Tengok lihat contoh 14. Okay. Adakah semua garis lurus dan titik yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah ialah tangen kepada bulatan dan titik ketangenan? Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Okey, kita boleh tengok sendirilah dekat sini. Okey. Adakah PQ adalah tangen? Tengok, adakah dia sentuh pada satu titik? Ya, dia sentuh pada satu titik, iaitu titik E. Maka titik E adalah titik ketangenan. Okay. Tengok RS. Adakah garis RS ini adalah garis tangen? Untuk menjawabnya, kita kena tanya, adakah dia menyentuh bulatan pada satu titik? Nampaknya tidak. Dia telah memotong bulatan pada dua titik. Jadi RS bukan garis tangen. Dan F dengan G bukan titik ketangenan. Tengok TU. Adakah TU garis tangen? Okey, macam mana kita nak tahu? Maksudnya kita kena perpanjangkan. Dan kita tahu kalau kita panjangkan garis lurus ni memang dia menyentuh pada satu titik sahaja. Jadi TU adalah garis tangen.
Dan titik ketangenannya adalah U. Okey, titik yang menyentuh garis tu. Okey. Menyentuh lengkuk dan garis pada masa sama. Okey, tengok MN. Adakah MN adalah tangent? Kalau kita nampak macam ni, cikgu, dia sentuh satu titik je. Kita kenalah panjangkan garis ni. Tengok apa jadi. Dia akan memotong pada dua titik. Jadi MN bukan garis tangent. Jadi M bukan titik ketangenan. Okey. Kita teruskan. Uji minda 6.3a. Mari kita sama-sama jawab. Dalam rajah-rajah di bawah, kenal pasti tangen, titik ketangenan, bukan tangen dan bukan titik ketangenan. Okey, adakah PQ adalah tangen? Okey, jadi PQ, dua-dua titik menyentuh pada, memotong pada dua titik, iaitu titik AB. Maka PQ bukan tangen dan AB bukan garis, bukan titik ketangenan. Titik nah, cikgu selalu tersasul. Okey, lepas tu RS. RS menyentuh bulatan pada satu titik iaitu X. Jadi RS adalah tangen dan X adalah titik ketangenan. Okey. Ejaan tu tengok baca betul-betul. Titik ketangenan. Baca tu. Okey. Jangan silap sebut pula ketangenan pula. Kan? Ketangenan. Okey, sebutannya. Okey. ST. Adakah ST tangen? Semua boleh nampak kan? ST adalah tangen. Dan Y, okey, di mana ST menyentuh bulatan itu, titik Y ni adalah titik ketangenan. Okey, tengok soalan B. Okey, ada 3 garis lurus kat sini. DB, FB dengan BC. Ada 2 garis tangen iaitu DB sebab menyentuh pada E, satu titik. Jadi E adalah titik ketangenan. BC adalah tangen dan H adalah titik ketangenan. FB bukan tangen sebab dia memotong pada 2 titik, maka F dan G bukan titik ketangenan. Okey. Okey, sekarang kita dah berkenalan dengan apa itu garis tangen dan apa itu titik ketangenan. Okey. Jadi kita teruskan dengan apakah yang anda tahu tentang nilai sudut? Mesti ada special features tu. Kenapa kita kena belajar tentang ini? Jadi tentang nilai sudut di antara tangen dengan jejari bulatan pada titik ketangenan. Wah, macam hebat je ayat tu kan? Mari kita fahamkan. Okey. Okey, untuk fahamkan ni, dekat sini ada cetusan minda 7. Kamu boleh tengoklah sendiri. Tapi cikgu dah sediakan kamu dengan satu program GeoGebra. Ni dia. Okey. Di mana dekat sini ada jejari. Sebab apa jejari? Sebab ini adalah O. Okey. Ni O. Dan B adalah pada lilitan. Okey, jadi OB adalah jejari. Dan CD adalah garis tangen. Dan kita tengok B adalah titik ketangenan. Dan nilai sudut pada ni, nilai sudutnya adalah 90 darjah. Dia akan membentuk 90 darjah. Jadi kita tahu jejari dengan tangen adalah berserenjang antara satu sama lain. Kita boleh cakap juga macam tu. Okey, sebab sudut ni 90 darjah, maka kita boleh kata dia berserenjang antara satu sama lain. Okey, jejari dengan tangen berserenjang. Okey. Jadi sudut ini 90 darjah. Yang ni kita akan banyak gunakan nanti. Okey. Kalau cikgu bawa ke tempat lain pun ni, pusinglah ke mana pun, dia tetap 90 darjah. Nampak? Pusing kat mana pun, dekat situ tetap 90 darjah. Jadi kalau dekat sini 90, sebelah sini pun samalah 90 jugalah. Okey, sebab dia satu garis lurus. Okey. Mari kita teruskan. Okey, kita tengok contoh 15. Okey, rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. Pusat di O yang bertemu pada garis lurus ABC pada titik B sahaja.
A, B, C bertemu pada B sahaja. Jadi kita tahu B adalah titik ketangenan. AC adalah tangent. Jadi dengan itu kita baru saya belajar tadi, kita tahu sudut ini 90 darjah bersudut tegak. 90 darjah. Dekat sini pun 90 lah. Okey. Nak tunjuk kat satu pun tak apa. Dua-dua pun tak apa. Kita tunjuk sebelah sana lah sebab dia dalam segitiga. Okey. Kita teruskan. Hitung nilai X. Dia suruh hitung nilai X ini. Okey, jadi kita dah nampak dekat sini 90. Kita nampak dekat sini 138. Ini satu garis lurus. Jadi kita boleh dapat sudut ni. Okey. Sudut ni berapa? Kita boleh kira lah. 180 tolak 138 darjah. Kita akan dapat 42 darjah. Okay, kalau dekat sini 42 darjah, di sini 90, dah tentulah 42 tambah X mestilah 90 darjah. Sebab sini dah 90 dah. Sebuah segitiga ingat adalah 180. Hasil tambah sudut pedalamannya. Jadi kita boleh buat persamaan X tambah dengan 42 sama dengan 90 darjah. Jadi kita bolehlah dapatkan nilai X sama dengan 90 tolak 42. Jadi kita dapat X sama dengan 48 darjah. Okay, ini penyelesaian dia lah. Okay. Dia tulis tu sudut lah apa. Macam-macam lah cara dia tulis. Kamu nak tulis cara dia pun tak apa. Cara cikgu pun tak apa. Okay. Okey, seterusnya kita selesaikan uji minda 6.3b. Mari kita cuba soalan nombor 1. Tengok macam mana. Dalam rajah di sebelah, ABC ialah garis lurus dan O ialah pusat bulatan. Diberi AB sama dengan OB. Dia dah tanda dah. AB sama dengan OB. Dan sudut BAO adalah 90 darjah. Jadi, 28 darjah. Sini 28 darjah. Jadi, kita tahu bahawa sudut ini pun mestilah 28 darjah sebab dia segitiga sama kaki. Jadi, dekat sini 28. Okey. Jadi, lepas tu apa kita nampak lagi? Ini adalah tangent, maka ini adalah jejari, maka ini mesti 90 darjah. Sebab jejari dengan tangent adalah berserenjang. Okay, 90 darjah. Okey. Jadi, kita boleh dapatkan sudut ini. Kalau hijau nah. Ini. Sudut kalau hijau ni berapa? Okey, kita tahu sudut ni tambah dengan 28 dah tentulah 90 darjah. Jadi, sudut ini adalah 90 tolak 28 darjah. Jadi, ini dapat 62 darjah. Yang hijau ni 62 darjah. Jadi, X. Okey, kita nak dapatkan X sama dengan, kita tahu sudut semua sekali adalah 62 dan dekat sini yang kecil merah ni 28. Jadi dah tentulah 62 tolak 28 darjah. Jadi kita dapat 62 tolak 28. Kita dapat 34 darjah. Okey, selesai soalan 1. Okey, kita pergi ke soalan 2. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat O. Diberi segitiga OQS ialah segitiga sama sisi. OQS mana je OQS? Oh, ni sama sisi. Apabila kita tahu sebuah segitiga adalah segitiga sama sisi, selain sisi-sisinya sama, ia juga mempunyai sudut-sudut yang sama. Jadi, kita tandakan. Sebab kita tahu ini. 180 bahagi dengan 3, kita akan dapat 60 darjah. Ini pun 60. Sini pun mesti 60. Okey. Okey, dengan itu kita boleh nampak, oh, kita dah boleh cari X. Okey. Jadi X sama dengan satu garis lurus 180 darjah. Kita tolak dengan 60 darjah. Jadi kita dapatlah X sama dengan 120 darjah. Okay, seterusnya kita nak cari Y. Okay.
kita dah nampak X ini 120. Kita tahu ini jejari, yang ini pun jejari. Jadi dah tentu sama panjang. Dan dia membentuk segitiga sama kaki. Jadi dekat sini sama. Jadi kalau di sini 120, dah tentu hasil tambah ini adalah 60. Jadi 60 bahagi dengan 2, kita dapat 30. Jadi kita tahu dekat sini 30 darjah. Dan kita boleh nampak juga bahawa PQR adalah tangent dan QO adalah jejari. Jadi sudut ini adalah 90 darjah. Jadi untuk soalan B, kita nampak bahawa Y tambah 30 sama dengan 90 darjah. Jadi kita boleh selesaikan persamaan linear ini. Kita dapat 90 tolak 30. Jadi kita dapatlah Y sama dengan 60 darjah. Okey, tinggal satu sahaja lagi iaitu Z. Ya, macam mana nak cari Z? Okey, mari kita lihat rajah kita. Di sini 90. Okey, dekat sini pun dah tentu dah 90 ni. Segitiga bersudut tegak ni. Kita nampak. Sini 60. Sini 90. Jadi sini berapa? Dah tentulah 60 tambah dengan Z. Dah tentulah dapat 90 darjah juga. Jadi soalan C pun sama. Kita boleh gunakan sifat segitiga 180 darjah. Tapi kita dah tahu sini 90. Maka 60 tambah Z. Okay, 60 tambah Z. Mestilah sama dengan 90 darjah. Jadi kita bolehlah dapatkan Z sama dengan 90 tolak 60. Jadi kita dapat Z sama dengan 30 darjah. Okey, kita teruskan ke soalan nombor 3. Dalam rajah di sebelah, O ialah pusat bulatan dan PQR ialah tangent kepada bulatan. Diberi bahawa QT sama dengan ST. Okay, PQR ialah tangent, jadi Q adalah titik ketangenan. Kita dah nampak tu. Okay, lepas tu dia kata ini QT sama dengan ST dan dia dah labelkan. Okay, lepas tu QTS, sudut QTS 48 darjah. QTS 48 darjah. Okay, kita nampak sudut QTS 48 darjah ini adalah sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkuk QS. Dan kita ada nampak satu lagi sudut pada pusat yang dicangkum oleh lengkuk yang sama, iaitu lengkuk QS. Jadi kita tahu sifat ini akan membuatkan sudut pada pusat adalah 2 kali sudut pada lilitan. Jadi 48 darab dengan 2, kita dapat 96 darjah. Seterusnya kita nak cari X. X, kita perlu lihat segitiga QOS. Kita tahu OQ dengan OS sama panjang. Macam mana cikgu tahu dia sama panjang? Sebab kita nampak OS adalah jejari, OQ pun adalah jejari. Jadi kalau dia ada sama panjang, maka dia adalah segitiga kaki sama. Jadi X dengan yang ni adalah sama nilainya. Jadi kita tahu kita boleh dapatkan X sama dengan 180 tolak 96. Sebabkan dia 2 yang sama, maka kita boleh bahagi 2. Jadi kita dapat X sama dengan 180, gambar kalkulator, 180 tolak 96 sama dengan bahagi 2. Kita dapat 42 darjah. Kita dapat X sama dengan 42 darjah. Okey, dah selesai cari X. Kita sekarang nak cari Y. Okey, macam nak cari Y. Kita nampak sudut X adalah 42. Sudut ni pun adalah 42. Dan kita juga tahu PQR adalah tangent. Tadi dia ada cakap. Dan kita tahu Q adalah titik ketangenan. Maka kita tahu sudut ini adalah 90 darjah. Ini sudut tegak. 90 darjah. Jadi kita boleh nampak bahawa Y tambah dengan tadi dekat sini 42 adalah sama dengan 90 darjah.
Jadi kita boleh dapatkan Y sama dengan 90 tolak 42. Kita dapat Y sama dengan 48 darjah. Okay, tinggal satu lagi kita perlu cari, iaitu sudut Z. Okay. Cuba padam dulu. Supaya tak semak sangat. Kita tengok nak cari Z. Oh, Z duduk dekat sini. Kita tahu ini kaki sama. Jadi kita tahu bahawa sudut sudut ini dengan sudut ini mesti sama besarnya, sama saiz. Okey. Kita dah tahu tadi yang ini adalah 42. Kalau merah. Yang ni 42. Okey, jadi kita perlu dapatkan dulu sudut yang color hijau tu. Yang ni. Yang ni. Caranya adalah kita tahu dia kaki sama macam kes ini tadi. Okey, maka sudut itu kita dapat 180 darjah tolak 48 darjah bahagi 2. Jadi kita dapat kan kalkulator 180 tolak 48 bahagi 2. Kita dapat 66 darjah. Jadi kita nampak ke sini 66 darjah. Jadi nampak dah Z tambah 42 sama dengan 66. Jadi kita berjaya bentukkan satu persamaan linear dengan satu pemboleh ubah, iaitu Z tambah dengan 42. Kita dapat 66 darjah. Jadi kita boleh dapatkan Z sama dengan 66 tolak 42. Jadi dapatlah Z sama dengan 22 darjah. 24. Malam-malam ni. Okey, kita dapat 6 tolak 24 lah. 24 darjah. Okey, kita dah ada X, kita dah ada Y, kita dah ada Z. Sekarang soalan, kita balik kepada soalan. Soalan minta X tambah Y tambah Z. Jadi kita tambahkanlah nilai-nilai yang kita dapat itu. Sebab soalan minta nah. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan X dia berapa tadi? 42 tambah Y 48 tambah Z 24 darjah. Jadi kita dapat sama dengan 42 tambah 48 tambah 24. 114 darjah. Okey, nampaknya kita dah berjaya selesaikan uji minda 6.3 B, dan kita juga dah buat tadi uji minda 6.3 A. Okey, semoga kamu dapat menjadikannya panduan untuk menjawab soalan kamu dalam buku kerja. Okey, itu saja. Terima kasih. Bye-bye.